Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Hasif Viking. Pada video kali ini, Cikgu akan berfungsi dengan subjek sains tingkatan 3. Bab 6 elektrik dan kemagnetan. Standard kandungan 6.2 transformer. Standard pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama iaitu menjalankan eksperimen, membina transformer injak naik dan injak turun. Yang kedua, berkomunikasi mengenai transformer dan fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah berkaitan transformer menggunakan rumus. Ini adalah struktur transformer ringkas. Transformer merupakan alat mengubah volten bagi arus ulang-alik. Transformer ringkas terdiri daripada satu teras besi lembut berlamina, ini teras besi lembut berlamina yang dililit oleh dua gegelung dawai bertepah, gegelung primer dan juga gegelung sekunder. Gegelung yang disambungkan ke bekalan elektrik ini adalah dikenali sebagai gegelung primer. Gegelung yang disambungkan ke output pula adalah dikenali sebagai gegelung sekunder. Apabila arus ulang-alik mengalir ke dalam gegelung primer, medan magnet terhasil di sekitar teras besi ini. Hal ini mendorong arus ulang-alik di dalam gegelung sekunder. Ini adalah perbezaan di antara transformer injak naik dan transformer injak turun. Transformer injak naik, iaitu gegelung primer dia, gegelung primer dia adalah kurang ini adalah bekalan arus ulang-alik. Kemudian di sini adalah gegelung primer, dan ini adalah gegelung sekunder. Voltan primer iaitu input voltan primer ataupun VP yang merentasi gegelung primer adalah lebih rendah daripada voltan sekunder output iaitu VS yang merentasi gegelung sekunder. So bilangan lilitan pada gegelung primer kita boleh nampak bilangan lilitannya adalah kurang berbanding bilangan lilitan pada gegelung sekunder, kurang kepada banyak transformer injak naik. Kalau kita lihat sini transformer injak turun, di sini nampak daripada bekalan arus ulang-alik ini adalah gegelung primer. Gegelung primer dia lebih banyak bilangan lilitannya berbanding dengan gegelung sekunder. So voltan primer input VP yang merentasi gegelung primer adalah lebih tinggi. Bilangan lilitannya lebih banyak, voltannya juga lebih tinggi. So di sini gegelung primer dia punya bilangan lilitan lebih banyak, so voltan yang merentasi gegelung primer ini juga adalah lebih tinggi berbanding voltan sekunder output iaitu VS yang merentasi gegelung sekunder. Senang mau ingat, kalau injak naik daripada kurang bilangan lilitan kepada bertambah kepada banyak. Kalau injak turun daripada banyak bilangan lilitan kepada kurang ini adalah eksperimen 6.1. Sekarang pelajar-pelajar dapatlah melaksanakan eksperimen ni. InsyaAllah kalau bersemuka pelajar boleh buatlah bersama guru masing-masing Cikgu hanya kongsi bagaimana dia punya hasil. Jadi tujuan dia adalah membina dan mengkaji fungsi transformer ringkas injak naik dan injak turun dengan menggunakan teras besi lembut berlamina. Pernyataan masalah apakah fungsi transformer injak naik dan injak turun. Hipotesis dia, dalam transformer injak naik, voltan sekunder output adalah lebih tinggi daripada voltan primer input. Dan dalam transformer injak turun, voltan sekunder output adalah lebih rendah daripada voltan primer input. So pemberubahan yang dimanipulasikan adalah bilangan lilitan gegelung sekunder, yang bergerak paras adalah kecerahan metode, dimalapkan adalah bilangan lilitan gegelung primer. Bahan wayar penyambung, dawai kuprum bertebat dan menton. Radas, bekalan kuasa arus ulang-alik dan teras besi lembut berlamina yang berbentuk C. Prosedur dia, lilitkan 30 lilitan dawai pada satu lengan teras besi lembut yang berlamina untuk membentuk gegelung primer seperti dalam gambar di bawah ni. Nampak di sini daripada bekalan kuasa arus ulang-alik ini. So yang pertama sekali di sini ini adalah gegelung primer Gegelung primer ini yang berdekatan dengan arus ulang-alik so gegelung primer 30 lilitan. Seterusnya di sebelah dia ni, ini adalah gegelung sekunder 15 lilitan. Lilitkan 15 lilitan pada satu lagi lengan teras besi lembut yang berlamina untuk membentuk gegelung sekunder yang inilah. Kemudian sambungkan gegelung primer pada bekalan kuasa arus ulang-alik. Kemudian sambungkan mentol P merentasi gegelung primer.
dan mental S merentasi gelung sekunder seperti dalam remaja 6.25. Okey, yang keempat. Okey, hidupkan suis bekalan kuasa arus ulang alik dan laraskan voltannya pada 2 volt. Okey, laraskan voltannya di sini pada 2 volt. Okey, perhati dan bandingkan kecerahan kedua-dua mentol ya. Okey, kemudian ulang langkah 3 hingga 5 tetapi dengan menggunakan gegelung primer yang ke-30 lilitan dan gegelung sekunder yang mempunyai 60 lilitannya. Kita hanya ubah lilitan gegelung sekunder. Pemerhatiannya di sini, bilangan lilitan gegelung primer dia 30 ya, 30. Okey, sekunder dia 15. Okey, bila nampak lilitan lebih banyak kemudian pergi kepada kurang, maknanya ini adalah injak turunnya. So kecerahan P itu adalah lebih terang lah. Okey, lebih terang ya. Dan S itu malam. Okey. Okey, jika di sini yang kedua, bila lilitan gegelung primer 30, kemudian gegelung sekunder 60. Okey, 30 ke 60. Okey, bilangan lilitannya bertambah. Okey, kalau bertambah maknanya itu adalah injak naik. So pertama adalah mentol dia kecerahannya malam ya. Yang kedua, kemudian mentol S ini bilangan lilitannya diubah ya. So di sini 60. Kalau di sini 60, di sini 30 maknanya injak naik. So kecerahan mentol S itu akan menjadi terang. Okey, kesimpulannya, adakah hipotesis eksperimen ini diterima? Apakah kesimpulan eksperimen ini? So jawapannya, hipotesis diterima ya. Transformer boleh digunakan untuk menaikkan dan menurunkan voltan arus ulang alik. Soalan yang pertama, berdasarkan keputusan eksperimen ini, apakah kesan terhadap kecerahan mentol jika bilangan lilitan P lebih banyak berbanding bilangan lilitan sekunder? Okey, mentol P lebih cerah ya berbanding mentol S kerana bilangan lilitan mentol P lebih banyak. So lebih cerah berbanding mentol S. Soalan B, apakah hubungan kait antara voltan primer dengan voltan sekunder? Okey, jika bilangan lilitan primer lebih banyak berbanding bilangan lilitan sekunder. Kalau bilangan lilitan primer lebih banyak, maknanya voltan primer juga lebih tinggi ya berbanding voltan sekunder. Voltan P ini adalah simbol lebih banyak berbanding voltan S. Okey. C, apakah jenis transformer ini? Okey, so jawapannya adalah transformer injak turunnya bila nampak bilangan lilitan primer lebih banyak, sekunder kurang, dia berkurang. Banyak ke kurang maknanya itu adalah injak turun. Yang kedua, berdasarkan keputusan eksperimen ini, apakah kesan terhadap kecerahan mentol jika bilangan lilitan P kurang daripada bilangan lilitan S? Mentol S itu akan lebih cerah berbanding mentol P. Apakah hubung kait antara voltan primer dengan voltan sekunder? Jika bilangan lilitan primer kurang daripada bilangan lilitan sekunder. Sama saja simbol ke tak sama dia ya. Kalau kurang dia punya bilangan lilitan ni, macam bilangan lilitan P kurang daripada bilangan lilitan sekunder S, maknanya voltan P juga adalah kurang daripada voltan S. Apakah jenis transformer ini? Transformer injak naik ya. Bila primer kurang daripada sekunder, maknanya dia naik. So transformer injak naik. Soalan ketiga, apakah yang terjadi kepada perubahan voltan bagi arus ulang alik pada sebuah transformer jika perbezaan antara bilangan lilitan dalam gegelung primer dengan bilangan lilitan dalam gegelung sekunder ditambah? Okey, so jawapannya di sini, jika perbezaan antara bilangan lilitan dalam gegelung primer dengan bilangan lilitan dalam gegelung sekunder pada sebuah transformer ditambah, perbezaan antara voltan primer dengan voltan sekunder akan menjadi lebih besar. Di soalan yang keempat, mengapakah bilangan lilitan dalam gegelung primer dan sekunder adalah berbeza dalam semua transformer? So jawapannya adalah transformer hanya boleh mengubah voltan bagi arus ulang alik jika bilangan lilitan dalam gegelung primer dan sekunder di dalamnya adalah berlainan. Sebaliknya, jika bilangan lilitan dalam gegelung primer dan sekunder dalam sebuah transformer adalah sama, maka voltan primer dan voltan sekunder adalah sama, iaitu tidak diubah. Okey, seterusnya kita pergi kepada fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Okey, di Malaysia, voltan bagi bekalan arus ulang alik yang dibekalkan ke rumah adalah 240 volt. Transformer akan menurunkan voltan bekalan kuasa 240 volt kepada voltan output yang lebih rendah.
Kebanyakan peralatan elektrik di rumah menggunakan transformer. Contohnya pengecas telefon dan televisyen. Televisyen menggunakan transformer injak naik kerana memerlukan voltan yang tinggi untuk menyalakan skrin televisyen. Rajah di sebelah menunjukkan pengecas bateri yang menggunakan transformer dalam peralatan elektrik di rumah. Okey, lihat di sini transformer kecil dijumpai dalam peranti elektronik seperti pengecas telefon bimbit dan komputer riba. Dalam pengecas tu terdapat transformer kecil. Okey, seperti gambarnya. Pengecas bateri ini lazimnya mempunyai transformer injak turun. Okey, transformer ini menurunkan voltan bekalan kuasa 240 volt kepada voltan output yang lebih rendah. Semasa voltan bagi arus ulang alik diubah oleh peralatan elektrik ini, sebahagian tenaga elektrik input ditukar menjadi haba. Voltan yang berbeza-beza dihasilkan oleh transformer mengikut keperluan yang berbeza-beza dalam sesuatu peralatan elektrik. Contohnya, kotak kawalan kelajuan kipas siling menggunakan transformer injak turun untuk menurunkan voltan input 240 volt menjadi voltan 2 volt hingga 10 volt mengikut kelajuan kipas siling pertengahan. Arus ulang alik pada voltan yang rendah dihasilkan oleh transformer injak turun adalah lebih selamat digunakan berbanding dengan arus ulang alik pada voltan yang tinggi. Ini adalah transformer besar yang dijumpai dalam penjawang elektrik. Sistem penyejuk dipasangnya untuk membebaskan haba dalam kuantiti yang besar. Arus aruhannya terbentuk dalam teras besi dalam transformer dikenali sebagai arus pusar. Pembentukan arus pusar dalam transformer. Pembentukan arus pusar dalam transformer akan mengurangkan kecekapan transformer. Oleh itu, teras besi berlamina digunakan untuk mengurangkan arus pusar dalam meningkatkan kecekapan transformer. Teras besi berlamina terdiri daripada lapisan besi lembut dan lapisan penebat yang disusun secara berselang-seling. Penyelesaian masalah berkaitan transformer dalam kehidupan. Rajah 6.2 menunjukkan satu contoh peralatan elektrik di rumah, iaitu kotak kawalan kelajuan kipas siling yang menggunakan transformer injak turun. Apakah rumus yang digunakan untuk menentukan bilangan lilitan dalam bergelung sekunder untuk menurunkan voltan input 240 volt menjadi voltan 2 volt hingga 10 volt? So di sini ini adalah injak turun bilangan lilitan. Dan voltannya pun di sini adalah voltannya lebih besar berbanding output. Ini adalah kotak kawalan kelajuan kipas siling. Rumus penyelesaiannya adalah ini Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Itu nisbah voltan primer kepada voltan sekunder. Nisbah voltan primer kepada voltan sekunder adalah sama dengan nisbah bilangan lilitan gegelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder dalam sebuah transformer. So inilah rumusnya yang digunakan untuk menyelesaikan soalan berkaitan transformer. Dengan Vp adalah voltan input gegelung primer ataupun voltan primer. Yang kita sebut voltan primer. Inputnya daripada bekalan kuasa arus ulang alik. Manakala Vs adalah voltan output gegelung sekunder ataupun voltan sekunder. Np adalah bilangan lilitan gegelung primer. Ns adalah bilangan lilitan gegelung sekunder. So, rajah 6.27 menunjukkan sebuah mentol 40 volt disambungkan ke bekalan kuasa 240 volt melalui sebuah transformer. Berapakah bilangan gegelung sekunder, iaitu Ns, supaya mentol dapat menyala dengan kecerahan yang normal? Ini adalah bekalan arus ulang alik adalah gegelung primer 120 bilangan lilitan, voltan 240 volt, voltan sekunder 40 volt. Bilangan lilitan sekunder kita perlu cari. So, penyelesaiannya, mentol akan menyala dengan kecerahan yang normal sekiranya dibekalkan dengan voltan 40 volt. So voltan output tadi adalah 40 volt. Voltan input 240 volt. Bilangan lilitan gegelung primer 120. So kita gunakan formula tadi, Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Masukkan saja maklumat yang diberi. Vp adalah 240, Vs adalah 40,
sama dengan NP 120. NS tidak ada, ini yang perlu kita cari. Okay, so NS adalah sama dengan 120. Okay, darab dengan 40 per 240. Bilangan lilitan gegulung sekunder iaitu NS adalah sama dengan 20. Praktis formatif 6.2 teks muka surat 183. Okay, soal nombor 1. Apakah transformer? Transformer merupakan alat yang mengubah voltannya bagi arus ulang-alik. Okay, soalan nombor 2. Gariskan jawapan yang betul tentang transformer. Okay, transformer hanya berfungsi menggunakan arus sama ada terus atau ulang-alik. So kita belajar tadi adalah transformer adalah hanya berfungsi menggunakan arus ulang-alik. Okey, B. Dalam transformer injak turun, bilangan lilitan dalam gegulung primer adalah lebih besar, ya, lebih besar. Okey, daripada bilangan lilitan dalam gegulung sekunder, ya. Okey, kalau injak turunnya kiri adalah primer, primer, kanan adalah sekunder. Bila banyak di sini, banyak kepada kurang. Maknanya injak turun. Sebut yang C, transformer injak digunakan untuk mengubah 5 kW kepada 250 kW. Ini adalah injak naik, ya. Kita naikkan dia daripada 25 kepada 250. So transformer injak naik. D. Transformer injak dipasang di dalam radio. So dalam radio, so injak turun lah. Okay, kita kena turunkan voltan dia, ya. So transformer injak turun. Okay. Soalan nombor 3. Nyatakan satu contoh peralatan elektrik di rumah yang menggunakan jenis transformer berikut. A. Transformer injak adalah ketuhar gelombang mikro, mesin basuh, peti sejuk dan televisyen. Okay. Peralatan elektrik di rumah yang menggunakan jenis transformer injak turun adalah seperti pengecas telefon bimbit, pengecas komputer riba ataupun tablet. Okay, seterusnya soalan nombor 4, ya. Deraja 1 yang menunjukkan sebuah transformer di dalam pengecas telefon bimbit yang disambung ke bekalan sesalur 240 volt yang membekalkan voltan 5 volt untuk mengecas sebuah telefon bimbit. Okay. Deraja 1B menunjukkan rajah litar bagi transformer di dalam pengecas telefon bimbit tersebut, ya. Ini dia punya rajah litar bagi transformer tersebut, ya, iaitu voltan primer dia adalah 240 volt. Okey. Okey, di sini bilangan lilitan primer tidak diberi, kita perlu cari lagi, ya. Okey, bilangan lilitan gegulung sekunder 10. Okey, dan voltan output iaitu voltan sekunder adalah 5 volt, ya. Okey, hitung bilangan lilitan gegulung primer. Okey, so tadi kita kena ingat formula tadi. Ini formula dia, voltan primer per voltan sekunder sama dengan bilangan lilitan gegulung primer per bilangan lilitan gegulung sekunder. So kita masukkanlah maklumat di sini. Voltan primer ataupun VP dia 240 volt. Voltan sekunder dia iaitu VS adalah 5. So kita masukkan. Okey, so bilangan lilitan primer kita perlu cari. Bilangan lilitan sekunder 10. So kita perlu dapatkan bilangan lilitan primer. Okey, so bilangan lilitan primer sama dengan 10 ni. Okey, 240 bahagi 5 ni. Okey, 10 dia akan pindah ke sebelah jadi darab, ya. Jadi kita pindahkan. So 10 darab 240 per dengan 5. So kita akan dapat lilitan gegulung primer sama dengan 480. Tapi adakah transformer di dalam pengecas telefon bimbit ini daripada jenis transformer injak naik atau injak turun? Okay, transformer dalam pengecas telefon bimbit ini adalah daripada jenis transformer injak turun kerana voltan output adalah lebih rendah daripada voltan input, ya. So itu dia punya jawapan. Okay, so terima kasih. Okay, setakat itu saja buat kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, channel Cikgu Hasifah Iking. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.